Okey, cikgu akan pakai full suit dalam kelas. Ya. Okey, kita lihat kerajaan alam Melayu. Okey. Kerajaan alam Melayu kita belajar, okey, iaitu tentang konsep alam Melayu. Kita kembali, kita dah belajar konsep alam Melayu ni maknanya adalah berkaitan dengan satu kawasan yang pernah menggunakan bahasa Melayu dan mengamalkan kebudayaan Melayu di Asia Tenggara. Dan konsep alam Melayu ini boleh dilihat daripada 3 sudut. Baik, kalau ada yang tanya, macam Nakib tanya, "Cikgu ni bab apa cikgu?" Okey, ini adalah bab 1. Ya, betul. Cikgu, so ada yang tanya, nota ni cikgu ada share dalam grup ya? Betul, cikgu ada share baru-baru ini dalam grup. Yes, dalam grup WhatsApp. So sebaik-baiknya nota-nota ini kamu boleh print out. Boleh print out. Ya, dan juga betul. Nota-nota ini insya-Allah okey banyak membantu kamu. Sebab apa Sebab dengan nota-nota ini kamu tak perlu lagi tulis nota. Kalau cikgu sekolah kamu katakan dalam PDPR, okey kamu kena buat nota bab 1. Aduh, macam mana buat nota ni? Gunakan nota Cikgu Rafi. Pakai yang ada ni. Kemudian nanti cikgu cakap, dah buat dah? Dah, inilah dia. Inilah dia. Pakai je. Jadi ini membantu kamu untuk apa? Buat nota sendiri. So dah tak payah buat nota. So senang. Copy and paste sahaja. Kemudian siap nota siap ada peta lagi. Ada peta lagi, okey. Dan juga ada gambar-gambar lagi. Okey. Nota-nota ini kemudian juga berkaitan dengan setiap kerajaan itu lokasinya di mana. Okey. Dan juga kawasan-kawasan kerajaan yang sezaman yang kita belajar, okey, tentang hubungan-hubungan, dan juga berkaitan juga ada juga peta-peta tertentu, okey, dan seterusnya okey hubungan diplomatik China dan juga India, alright. Dan seterusnya ada pula latihan-latihan di belakang tu. Jadi kalau korang boleh print out dan juga korang boleh jadikan ini sebagai dan kalau kamu compilekan jadi satu buku. Allahu Akbar. Mudahnya sekarang. Tak payah pergi ke kedai buku nak cari bahan untuk buat latihan. Dah ada dah pun semuanya dalam ni. Ini semua nak mudahkan kamu. Cikgu mudahkan kamu je. So cikgu ni mungkin sebenarnya cikgu ni memudahkan kamu untuk belajar. Itu je. Yang faham, yang pandai sebenarnya adalah kamu. Cikgu hanya membantu sahaja kan? Itu sebenarnya. Right? Baik. So kita kembali kepada muka surat yang pertama untuk kita lihat hari ini ya. Ya, ada latihan. Ya, memang ada latihan. Memang ada latihan. Kerana apa? Kerana kita nak bagi faham. Setiap bab ada latihan. Setiap bab ni, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ada latihan di belakangnya. Ada latihan. For today mungkin tak ada lah kan. Untuk hari ni mungkin tak ada. Jadi ini membantu kamu. Boleh tak ada masalah. Mungkin kamu terlepas ya. Okey. Ya, okey. Jadi kalau yang terlepas, mungkin ada yang terlepas ke tak dapat lagi? Tertanya-tanya kamu semua. Kamu tak berniat tanya Okey, mungkin ramai yang tak berani nak tanya. Cikgu, sebenarnya saya tak dapat nota tu. Okey, ni cikgu sharekan. Okey, 1, 2, 3 dan 4 cikgu sharekan di dalam grup sekali lagi iaitu grup form 2. Okey. Okey, baik. Sekali lagi cikgu. Ya. Cikgu sharekan sekali lagi. InsyaAllah boleh membantu kamulah kan. Jadi okey sama-sama. Okey sama-sama. Ini tanda apa? Tanda kasih sayang dan tanda apa tahu? Tanda bahawa Cikgu Rafi sebenarnya benar-benar mementingkan pelajaran kamu. Kita ni satu family lah sebenarnya cerita. Kita satu family sebenarnya. Okey, jangan risau. Cikgu ni dah macam bapak korang dah. Bapak korang. Berapa ramai anak aku ni? Okey, mak ai 50 orang anak aku ni. Okey. Seorang bapa 50 orang anak, 50 orang anak dalam form 2. Ya Allahu Akbar, ramainya kan. Okey. Ramai. Mak masing-masing mak masing-masing. Bapa ada ni, mak masing-masing. Okey.
Baik, mana ada orang perempuan lahirkan anak sampai 50 kan? Okey. Okey, baik. Ah, okey. Takut nak cakap. Okey, baik, seterusnya. Kita sambung pembelajaran kita pada hari ini. Hui, risau dia. Okey. Okey, baik, kita lihat sejarah kerajaan alam Melayu. Okey, kita nak lihat, okey, konsep alam Melayu. Okey, kali ini kita nak lihat konsep alam Melayu sebenarnya boleh lihat dari 3 sudut, iaitu geografi, kemudian juga dari sudut bahasa dan juga dari sudut budaya. Okey, geografi, bahasa dan budaya. So mula-mula kita lihat alam Melayu daripada sudut geografi. Okey, iaitu kalau kita lihat, okey, berkaitan dengan tokoh-tokoh. Ada tokoh-tokoh cerita pasal apa kerajaan alam Melayu ni. Apa dia kerajaan alam Melayu? Okey, macam cikgu cakap, kalau tokoh ni, okey, tak perlu ingat nama penuh tau. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi Nik Abdul Rahman, tak perlu. Kamu hanya perlu ingat nama asal dia, iaitu Nik Hassan Suhaimi. Ingat yang itu. Dan juga kamu boleh ingat, okey, alam Melayu ni, kata Dr. Nik Hassan Suhaimi, dia kata alam Melayu ni mana? Alam Melayu ni dari Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik dan sampai ke Taiwan. Jadi kamu ingat dua perkataan ni je. Madagaskar dan macam-macam. Kemudian Taiwan. Nampak? Oh, kalau ada perkataan Madagaskar, perkataan Taiwan, itu Nik Hassan Suhaimi. Very simple. Maknanya kamu kena ingat ujung-ujung. Yang awal dan yang hujung. Okey, Madagaskar dan Taiwan. Okey. Begitu juga kalau kita lihat seperti Abdul Hadi Haji Hassan. So kita ambil nama asal dia, Abdul Hadi Haji Hassan. Okey, alam Melayu merupakan suatu lingkungan geografi yang luas meliputi Kepulauan Melayu hingga selatan Thailand. Itu je. Okey. Kalau ada perkataan Kepulauan Melayu, selatan Thailand, Abdul Hadi Haji Hassan. Itu. Kemudian yang ketiga, Alfred Russel Wallace. Okey, Alfred Russel Wallace. Ini satu-satunya nama orang putih kat sini. Nama orang putih kau. Nama orang putih, Alfred Russel Wallace, dia sebenarnya adalah sarjana barat lah. Okey, dia kata apa? Okey, kawasan kepulauan alam Melayu ni sebenarnya meliputi daripada Tenasserim, okey, dan Kepulauan Nicobar, Filipina, Kepulauan Solomon hinggalah Papua New Guinea. Ambil yang di hujung-hujung. Kalau kamu dah print out, kamu boleh ikut cikgu tanda tu. Cikgu pakai pen digital sebab itu cikgu boleh menandakan tu. Okey. Iaitu kamu boleh bulatkan ataupun highlightkan Tenasserim dan juga Papua New Guinea. Sekarang baru kita mudah nak ingat. Nik Hassan Suhaimi, Madagaskar, Taiwan. Kalau Abdul Hadi Haji Hassan, Kepulauan Melayu, selatan Thailand. Kemudian juga Alfred Russel Wallace, Tenasserim hingga Papua New Guinea. So very simple. Okey, baik. Touchscreen ke? Taklah, cikgu pakai cikgu pakai pad lah, cikgu pakai Wacom pad. Jadi senang untuk menanda. Okey, baik. Itu memudahkan. Alright. So kita lihat, saya ada soalan untuk tokoh-tokoh tempatan dan luar negara yang menerangkan tentang aspek Melayu dan aspek geografi. Bukankah sebenarnya ada 5 orang yang menerangkan tentangnya? Jadi kenapa ada 3 orang saja dalam nota yang cikgu berikan ni? Okey. Betulkah? Murahkah? Murahkah sebenarnya? Sebenarnya mahal juga. Mahal juga sebenarnya ya. Okey. Baik, mahal juga sebenarnya. Okey. Baik. Sebenarnya betul, ada 5 tokoh pendapat, 5 tokoh tempatan sebenarnya, 5 tokoh yang memberikan pendapat. Okey, tetapi dalam ini ada 3 sahaja. Okey, kenapa? Kerana terlepas 2 tu. Tapi jangan risau. Jangan risau. InsyaAllah 2 lagi tu nanti cikgu akan letakkan. Seorang lagi adalah Profesor Emeritus, seorang lagi datuk tu, dan ada satu lagi daripada seorang lagi daripada ada yang Dr. Ding Chumeng. Dr. Ding Chumeng pun ada juga. Itu yang terlepas. Sebenarnya ada satu lagi slide yang terlepas. Tapi tak apa, jangan risau. Cikgu akan postkan semula. Okey? Cikgu akan postkan semula. Jangan risau. Alright. Baik. Tak apa. Okey. Kemudian dari sudut bahasa pula,
Okey, bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu tergolong dalam bahasa Austronesia yang merupakan antara 200 bahasa yang dituturkan di alam Melayu. So bahasa Melayu yang paling penting. So bermakna kalau yang mereka mentionkan tadi kan, iaitu berkaitan dengan Kepulauan Tenasserim lah, Madagaskar lah, Taiwan lah, kemudian Papua New Guinea, sebenarnya semua itu suatu ketika dahulu menggunakan bahasa Melayu. Sebab itu dipanggil Kepulauan Alam Melayu. Sebab rupa-rupanya ada orang yang menggunakan bahasa Melayu di Taiwan. Ada orang yang menggunakan bahasa Melayu di Tenasserim. Ada orang yang menggunakan bahasa Melayu di Madagaskar. Jadi sebab itu kawasan itu dipanggil kawasan Alam Melayu. Itu sebab dia. Baik. Dari sudut bahasa kita lihat Profesor Emeritus Datuk Doktor, kita ambil nama dia saja, Asmah Haji Omar. Dia kata apa? Bahasa serumpun. Bahasa serumpun ini maksudnya adalah bahasa yang digunakan bersama di sesuatu kawasan. Maknanya alam Melayu ni semua orang-orang alam Melayu gunakan bahasa Melayu. Bahasa serumpun di alam Melayu mempunyai kaitan dengan bahasa etnik peribumi. Dan persamaan ini boleh dikenal pasti melalui kata-kata tertentu. So apabila kamu buat perbandingan dengan bahasa-bahasa serumpun ini, terdapat pertalian kekeluargaan bahasa-bahasa ini dengan bahasa Melayu. Maknanya bahasa-bahasa yang diamalkan oleh kawasan-kawasan lain rupanya ada persamaan dengan bahasa-bahasa Melayu. Contohnya macam kita belajar hari itu berkaitan dengan apa? Di dalam buku teks kita belajar tentang bahasa Melayu seperti perkataan 5, perkataan 4. Hari itu Daing ada tanya cikgu. Cikgu, kenapa boleh sama perkataan 4 dengan 5 tu dengan bahasa Jawa pun pakai papat, lepas tu 5. Kemudian juga orang di Sabah menggunakan 4 dan 5. Kemudian juga di Filipina pun ada persamaan dia. Kenapa ya? Kerana dulu bahasa Melayu digunakan oleh semua orang di kawasan alam Melayu. Semua guna bahasa Melayu sebenarnya. So itu menurut kajian daripada Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Muhammad. Dan seorang lagi tokoh bahasa iaitu Sultan Takdir Ali Jabana. Dia kata bahasa Melayu telah digunakan secara meluas di alam Melayu sejak awal Masihi lagi. Sifat orang Melayu, ingat ini, sifat orang Melayu yang gemar berlayar. Ini kata kunci yang penting. Dulu orang Melayu dulu gemar berlayar. Telah mengembangkan lagi bahasa Melayu. Tambah pula sifat bahasa Melayu yang sederhana dan juga mudah dipelajari, membolehkan bahasa ini diterima di alam Melayu. Itu kata Sultan Takdir Ali Jabana. Dan kalau kita lihat di sini, adakah logik kata-kata Sultan Takdir Ali Jabana? Logik. Sebab apa? Sebab bahasa Melayu memang mudah. Contohnya kalau kita katakan kita belajar tentang bagaimana nak mengeja perkataan rumah, R-U-M-A-H, R-U-M-A-H mah, rumah, senang. Tapi kalau kita lihat bahasa Inggeris macam tak logik kan. H-O-U-S-E, house. H-O-U-S-E, house. Bukan eja house, H-A-U-S ke? House. Kan? Kan? Betul tak? Kan? Kenapa H-O-U-S-E? Kalau H-O-U-S-E sepatutnya house. Kan? Bukan house, house. Tapi H-O-U-S-E, house. Macam mana tu? Kan? Nampak tak? Kan? Patutnya eja house, house lah. H-A-U-S, house. Haus, kan? Jadi bahasa Melayu belajar lagi mudah daripada bahasa Inggeris. Jadi itu sebenarnya. Sebab itu dia bagi tahu bahasa Melayu mudah untuk dipelajari. Bol dengan bol sebutan macam sama. Itulah. Bol dengan bol sebutan macam sama. Betul?
Cikgu nak air boleh bagi. Alah, tak payahlah kan. Cikgu sentiasa ditemani secawan kopi. Korang ada? Bismillahirrahmanirrahim. Kau dah sebut air, cikgu minum. Lepas tu buat ASMR. Buat ASMR. Kan? Korang pun cikgu. Okey. Kan? Okey, baik. So kita teruskan lagi. Okey. So kita dah lihat okey kawasan alam Melayu ni dari sudut yang pertama iaitu geografi, yang kedua iaitu dari sudut bahasa dan yang ketiga kita nak tengok iaitu dari sudut budaya. Budaya. Baik. Budaya ni apa? Kita lihat penduduk di alam Melayu ni dia mempunyai budaya serumpun. Maknanya budaya pun sama. Okey, penduduk di alam Melayu ni ada budaya yang sama. Yang merangkumi bahasa, okey, dan juga tulisan. Kemudian juga kita boleh highlightkan juga berkaitan dengan persuratan, struktur sosial, kesenian, kepercayaan dan adat. Memang banyak. Banyak persamaan di seluruh alam Melayu ni. Contohnya kita lihat orang tanah Melayu, amalan-amalan budaya dia sama seperti orang di Singapura, sama seperti orang di Indonesia, sama seperti orang di Thailand. Ya, banyak persamaannya. Jadi kalau kita lihat okey, ini kata Aziz Deraman, seorang ahli masyarakat dan sejarawan. Dia kata apa tahu, bahawa sejak awal lagi budaya di alam Melayu ini telah berkembang maju dengan munculnya beberapa kepandaian dalam bidang seni. Orang Melayu dulu pandai membuat pelbagai benda. Contohnya antaranya pembuatan gangsa. Gangsa dan juga seni mempertahankan diri. Gangsa tu apa? Gangsa tu ialah bronze. Kan pingat macam pingat gangsa kan, pingat emas, pingat perak, pingat gangsa kan. Gangsa ni adalah campuran di antara biji timah dan juga tembaga dan pelbagai lagi menjadi gangsa. Dan orang Melayu tahu untuk meleburkan gangsa tu. Meleburkan gangsa tu membuat bahan-bahan, membuat banyak peralatan. Yes, bronze kat situ. So pembuatan gangsa dan pandai. Kebanyakan orang-orang Melayu di alam Melayu, mereka pandai dalam seni mempertahankan diri. Apakah seni mempertahankan diri yang diamalkan di alam Melayu? Apa dia? Ya, betul. Silat. Sebenarnya adalah silat Taekwondo tak ada lagi. Okey. Baik. So, soalan Nick Daniel, cikgu, macam mana Singapura boleh jadi terkenal? Singapura terkenal kerana dia adalah merupakan pelabuhan bebas yang terkenal di seluruh dunia. So seluruh dunia kalau yang ada kapal akan berlabuh di Singapura. Sebab itu Singapura terkenal. Kena faham tu. Okey. Baik. Selain itu, ada nilai-nilai serumpun dalam masyarakat alam Melayu. Maknanya nilai-nilai murni yang samalah. Nilai-nilainya ada seperti apa tahu? Terutamanya sekali gotong royong. Apa itu gotong royong? Iaitu kita pandai untuk apa? Buat kerja secara bekerjasama. Gotong royong tu bekerjasama, bukan bersih. Bekerjasama buat sesuatu perkara. Contohnya, gotong royong membersihkan sekolah, itu gotong royong. Gotong royong untuk menyiapkan makanan, itu juga gotong royong. Apa yang penting kerjasama? Yes, kamu tahu tak, Wonder Pets tu sebenarnya banyak belajar daripada alam Melayu. Okay? Wonder Pets tu. Dia kata apa? Apa yang penting? Kerjasama. Itu sebenarnya belajar daripada alam Melayu lah. Bergotong royong. Okay? Yeah. Okay. Yeah. Pernah mencari berlian ke? Kat Malaysia ni tak ada berlian. Kat Malaysia, tanah Melayu tak ada berlian. Berlian banyak datang daripada Afrika. Okay. Okay. So itulah dia. Sampai sekarang tak nilai-nilai gotong royong tu diamalkan? Sampai sekarang tak nilai-nilai gotong royong tu diamalkan? Ya, sampai sekarang. Okay. Sebenarnya, ya, kalau kita lihat, contohnya macam gotong royong kalau kita lihat Okay, kalau zaman sekarang ni, kita sekarang ni pun sedang bergotong royong. Contohnya apa? Kita gotong royong masuk dalam kelas online Cikgu Rafi. Gotong royong. Kemudian kita bergotong royong duduk di rumah sepanjang PKP. Tu gotong royong.
buat kerja bersama-sama. Itu dipanggil gotong royong. Nampak tak? Jadi amalan itu sampai sekarang kita buat. Itulah dia masyarakat alam Melayu. Hebat kan? Alam Melayu ni bermakna mereka kuat dengan bergotong royong. Yes, betul. Baik. Ya, kemudian okey, ada yang tanya, Burma ada berlian, tiba-tiba je ada berlian. Okey, kamu kena faham begini, okey. Bukan semua lokasi di dunia ini, di dunia ini akan ada semua bahan mentah. Bukan. Okey, contohnya macam kat Malaysia ni banyak biji timah. Okey, banyak biji timah. Okey, jadi sebab itu British datang untuk menjajah negara kita dan ambil biji timah kita bawa ke Britain. Kerana apa? Negara mereka tak ada. Memang kalau cari pun memang tak guna. Sebab apa? Memang tak ada. Memang tak ada. Nampak tak? Jadi bukan semua negara ada semua hasil bumi. Tak ada. Okey, negara kita mungkin ada biji timah tapi tak ada berlian. Mungkin di Afrika ada berlian tapi tak ada emas. Ada macam tu. Jadi itulah uniknya kalau kamu belajar tentang geografi. Alamak, ada yang tanya tentang geografi. Jadi cikgu kata insya-Allah nantilah cikgu buat. Sekejap time kelas ni ramai pula yang telefon. Okey. Boleh dengar kan? Jap. Rupa biji timah tu macam mana? Rupanya sebenarnya okey. Jap. Sekejap Okey, baik. Ya, macam biji. Biji timah tak pernah tengok Okey, saya pernah tengok orang bergotong tapi saya tak pernah tengok orang bergotong membersihkan kawasan perumahan. Okey, sebenarnya ada. Ada sebenarnya ya. Ya, orang dulu-dulu pun memang suka bergotong royong sebenarnya. Yes. Okey, betul. Betul, bagus. Macam biji getah bukan. Bukan. Aduh, ya, tak pernah tengok Siapa sini yang pernah tengok biji timah? Nak tanya dulu. Siapa sini yang pernah tengok biji timah? Nak tanya dulu. Tak pernah tengok Okey. Tak pernah tengok. Kan? Tak pernah tengok lagi. Okey, ramai rupanya yang tak pernah tengok. Okey. So, lah ramai ke yang tak tahu? Biji durian pernah lah. Okey. Okey, tak apa. Jom kita tengok sama-sama nak. Jom kita tengok sama-sama nak. Kita nak tengok ramai yang kata tak kenal macam biji timah ni. Jom kita tengok. Ada orang okey. Ya. Tak. Jom kita tengok. Biji timah. Okey, jom. Yang silang sudah proses. Tidak ada. Ambil gambar. Boleh ambil bila cukup. Tu dia. Itu dia. Biji timah ni sebenarnya dalam bentuk serbuk. Kalau telah dilombong, dia dalam bentuk serbuk. Ianya adalah satu mineral. Serius. Dia dalam bentuk mineral. Kita tengok. Kita rasa macam mana timah ni. Dia berat. Dia tengok kumpul batu kan. Dia warna macam belerang. Macam belerang. Tapi dia betul-betul ni. Dia kalau dia hantar Penang, dia buat jongkong warna macam ni. Baru dia buat jongkong. Hantar ekspor. Sini jongkong ada? Tak ada. Sini jongkong tak ada. Mak pun biji. Orang putih dah ambil lah. Lepas dia dah asingan, pengasingan buat kat sini. Hilang yang boleh dia sebab dia ada magnet dia tangkap magnet tu amal betul lah, dia ada magnet tangkap. Okey, demo. Macam mendulam mendulang saya tunjuk ajar macam mana cara membuang pasir ya. Ni pasir lebih ringan daripada mineral ni. Yang nampak sini tu. Tapi cara nak pandai juga. Nampak. Dia lebih cepat pergi benda ni. Betul ni hitam ni. Yang hitam tu tetap berat. Nampak. Nampak dia tak pergi. Kita ambil lenggang sini pun dia boleh pergi pasir tau.
Kiri kanan dia turun. Pasir dia turun. Yang menira tu tak turun. Dia berat. Ini rumput yang dalam tu yang ada 4 jenis saya kata tu. Pak yang ambil. Mainnya nanti di titik-titik tu sampai dah tak ada dah Pak, bagi. nampak. Nampak? Dia yang kuning-kuning tu. Ya. Ada Ni, kuning belakang tu. Itu Imam. ada DJ, ada rekod. Dalam mamang, kebanyakan tempat jenis tu. Kalau kita tengok macam tu, hitam amang je tapi tak. Warna ada warna nampak. Itulah perbezaan dia. Yang kata menira tu ada dalam yang ada DJ ada amang tu. Boleh ambil seorang satu, boleh cuba ambil langsung. Mau mas. Macam mana saya buat nak? Tanya lagi tadi tu. Ini satu lagi. Sana ada satu boleh cuba. Pasal saya buat. Betul tu. Air masuk. Putih. Okey, nampak dah? So dia akan buang macam tu. Ya, dia buat macam tu untuk dia keluarkan pasir dan tinggalkan dia punya timah tu. Itulah nama dia bijih timah. Ya, bijih timah tu guna untuk apa? Bila dia akan leburkan, kemudian bila dah leburkan dia akan jadi ketulan-ketulan tu dan daripada situ mereka boleh buat macam-macam dengan bijih timah. Contohnya apa? Kamu tahu tak tin minuman, tin Coca-Cola tu. Coca-Cola, kemudian tin Pepsi, tin-tin minuman semua tu, itu semua bijih timah. Itu semua bijih timah. Sebab apa? Sebab biji timah ni dia tak berkarat. Dia tidak berkarat. Jadi itulah sebenarnya. Okey. Ya. Ya, buat tin minuman. Yes, dia nak buat tin minuman. Yes. Okey. Ya, itu sebenarnya keperluan penggunaan biji timah. Okey. Ya, betul. Betul, macam sudu, garfu dan besi. Ya, betul. Ada campuran biji timah. Yes. Okey. Bagus korang. Senang nak faham. Tak kasih kita sikit, nak bagi sikit buat apa kan? Okey, nak buat apa? Okey, baru tahu kan? Ya, betul. Dan bagusnya biji timah ini, kalau katakan kamu kumpulkan tin-tin minuman tu kan, kamu kemikkan, kamu jual kepada recycle punya tempat kan. Okey, kamu jual kepada recycle punya tempat, mereka akan beli. Sebab apa? Mereka akan jual semula kepada kilang-kilang untuk buat tin minuman ni, di mana mereka akan leburkan tin-tin minuman itu dan diorang akan gunakan timah yang ada tu, timah tu untuk buat balik tin-tin minuman. So, biji timah boleh recycle. Boleh recycle. Yes, itu sebenarnya. Okey, itu sebenarnya. Ya. Lebur tin Coke. Ya, boleh. Kalau lebur tin Coke, adalah biji timah tu. Yes. Ia jadi aluminium. Yes. Boleh jadi biji timah tu. Tapi bukan jadi biji lah, jadi aluminium lah sebenarnya. Okey. Baik, bagus. Ramai yang faham tentang biji timah ni. Bagus. Nampak? Okey, so kepada mana-mana pelajar yang baru tahu, okey, sekarang baru tahu. Itulah dia biji timah. Okey. Yang banyak terdapat di alam Melayu. Memanglah kita boleh jadi kaya kalau kita leburnya, tak ada pun. Okey. Sekat sikit aja kemudian nak jadi kaya. Macam mana kamu ni? Okey, baik. So kita lihat kewujudan kerajaan di alam Melayu. Oh, ada wujud kerajaan di alam Melayu. Kita nak lihat wujudnya kerajaan di alam Melayu. So, kebanyakan tempat, kerajaan-kerajaan alam Melayu ni bermula dengan petempatan-petempatan yang kecil. Maknanya kita boleh assume benda tu sebenarnya datang daripada mana tahu? Mula-mula datang daripada nama tempat iaitu seperti bermula dengan kampung. Siapa pula nak masuk ni? Internet problem sikit selalu terputus-putus. Sebab katanya ada problem dengan kabel. Ada problem dengan kabel internet tapi ada juga tempat yang okey. Baik. So pertempatan kecil bermula daripada kampung, kemudian dia bertukar terus menjadi lama-lama bila dah ramai orang kat situ, kemudian kapal berlabuh, dia menjadi pelabuhan, dan daripada pelabuhan dia akan bertukar menjadi apa? Kerajaan. Apabila tempat yang sama tadi jadi pelabuhan tu adanya raja yang menjadi pemerintah di situ. Bila ada raja, adalah kerajaan. Kena ingat tu.
Sebab apa? Sebab perkataan kerajaan datang daripada perkataan apa? Kerajaan. Kerajaan datang daripada perkataan apa? Perkataan raja. Yes. Bukan datang daripada perkataan kera. Ini ada yang kata perkataan kera pula. Bukan kera. Raja. Okey. Jadi raja. Bukan ke... Okey. Daripada raja itu menjadi kerajaan. Ya. Yeah. Alright. So itu. Okey. Berubah daripada pertempatan kecil jadi pelabuhan. Pelabuhan bertukar menjadi kerajaan. Yes. Okey, kerajaan sebenarnya adalah datang dari perkataan raja. Ke dengan an tu imbuhan, kan? Ke dengan an tu imbuhan sebenarnya. Baik. So, kerajaan alam Melayu yang masyhur. Ya, imbuhan apitan. Terima kasih banyak Amendran. Ya, imbuhan apitan. Okey, ada imbuhan yang berpasangan. Ada imbuhan yang di hujung dan di pangkal. Okey. Ya, okey. Jangan bagi tahu orang lain. Cikgu pun ajar BM juga, kan? Tapi tak naklah cerita banyak-banyak. Okey, baik. Kita teruskan. Kerajaan alam Melayu yang masyhur. Kerajaan alam Melayu yang terkenal, yang masyhur. Apa kerajaan alam Melayu yang masyhur yang terkenal ya? Baik. Jom kita nak tengok. Okey, inilah dia. Ada yang nak tanya tentang Fan Shihman. Inilah dia. Okey. Baik. Inilah kita nak tengok sikit. Okey. Baik. So kita lihat. Kerajaan Funan. Funan berpusat di, okey, ingat kata kunci ini. Vyadapura. Okey, diasaskan oleh seorang Brahmin. Kalau ada yang bertanya, cikgu, Brahmin tu apa? Brahmin tu adalah kategori golongan. Sebab zaman dulu-dulu ada kategori golongan tau. Golongan Brahmin, kemudian golongan golongan Brahmin, kemudian golongan hamba, kemudian golongan rakyat. Brahmin ni adalah golongan-golongan yang ada agama. Golongan yang beragama, yang mengamalkan agama seperti pendeta. Yes. Brahmin golongan yang ada kaitan dengan agama Buddha kan? Ya, betul. Kaitan dengan Hindu. agama Buddha atau agama Hindu. So, orang yang mengamalkan agama itu dipanggil Brahmin. Itu golongan ya. Dan pengasas dia sebenarnya adalah bernama Kaundinya. Kaundinya ni nama orang. Kaundinya ni nama orang. Dia yang mengasaskan kerajaan Funan iaitu di Vyadapura, dan beliau telah berkahwin dengan Soma iaitu seorang pemerintah wanita di Sungai Mekong, dan perkahwinan ini telah membentuk kerajaan Funan. Perkahwinan antara Kaundinya dengan Soma telah membentuk kerajaan Funan. Kalau perkahwinan antara mak dengan ayah kita, melahirkan kamulah. Okey, kamulah rakyatnya, bapa kamu raja, mak kamu adalah permaisurinya. Boleh faham? Itulah dia. Ya. Apa itu pemerintah Sungai Mekong? Okey, Sungai Mekong adalah satu kawasan. Okey, Sungai Mekong adalah satu kawasan di Vietnam di mana adanya terdapat nama sungai iaitu Sungai Mekong. Jadi di situlah kawasan dia iaitu Funan. Kalau kita lihat, inilah seluruh Funan Besar seluruh Funan ni, termasuk separuh daripada Thailand. Thailand dulu pun sebahagian daripada Funan. Bayangkan betapa besarnya. Itu Funan ya. Dan itu pengasas dia. Kemudian Funan ini masyhur. Apa itu masyhur? Masyhur tu ialah terkenal. Masyhur semasa pemerintahan Fan Shihman. Ada yang bertanya tadi, Fan Shihman ni siapa cikgu? Fan Shihman ni ialah raja lah. Nama raja. Dan raja yang memerintah Funan. Dan dia popular. Ya, dia popular. Sebab beliau lah yang telah luaskan Empire Funan sampai ke Teluk Chamran di sebelah timur. Ya, melalui penjajahan. Yes. Dia luaskan Empire melalui penjajahan. Yes, Farah? Kemasyhuran tu sebenarnya kegemilangan dia ke? Ya, betul. Kegemilangan, kemudian kehebatan. Itu maksud kemasyhuran. Cikgu, kalau contoh soalan tanya faktor-faktor kegemilangan kerajaan Funan, serta ambil isi tu daripada kemasyhuran tu lah kan? Ya, betul. Maknanya kita ambil kemasyhuran. Kerana apa? Tapi di sini kita tak bincangkan tentang sebab-sebab kemasyhuran tu. Nanti ada bab 2, bab 3 nanti kita akan belajar tentang
Kenapa dia masyhur? Banyak. Pertama sekali, okey, Funan masyhur kerana apa? Kerana kedudukannya yang strategik. Okey, strategik, dia ada pelabuhan yang strategik menyebabkan banyak banyak kapal-kapal dagang singgah untuk berniaga. Kemudian juga ada banyak kita kata barang-barangan yang didagangkan di situ. Jadi itu antara faktor-faktor kemasyhuran. Dan satu lagi iaitu kewibawaan rajanya, di mananya raja memerintah itu adalah raja yang berwibawa, yang telah menjadikan kerajaan Funan begitu stabil, aman dan ramai orang berkunjung ke Funan. Yes, itu sebenarnya. Baik. Okey, ada berapa semua bab form 2? Okey, form 2 sebenarnya ada 10 bab. 10 bab. Dan kalau kamu perasan, sehingga bulan Januari hari itu, minggu lepas kan bulan Januari kan, kita dah belajar sampai bab 5 bang. Tak, bukan bab 5, bab 6 sampai Johor Riau. Bayangkanlah dalam tempoh 1 bulan, kita dah sampai bab 6, tinggal 4 bab je lagi. Jadi sebab tu cikgu rasa macam, ui laju sangat ni. Laju sangat ini. Okay, so kita kena, stop. Bab 6 stop. Kita kembali kepada bab 1. Nampak tak? Jadi kita relax. Padahal kita chill-chill je. Kita tak ada pun nak beria-ia nak belajar kan. Tapi kita chill-chill je. Yes. Jadi ini sebenarnya. Ini tujuan dia untuk apa? Untuk lebih memahami. Okey. Baik, bagus. Baik. Kemudian, beliau menguasai selatan Myanmar dan segenting Kra. Kejayaan ini membolehkan Funan, Funan menguasai jalan perdagangan utama timur dan juga di barat. Kuasai jalan perdagangan utama timur dan barat. Maknanya semua perdagangan kena singgah di Funan. Jadi itulah betapa masyhurnya kerajaan Funan. Ya, silakan Arif Zafran. Ya, nak tanya apa? Jangan kau nak tanya yang bukan-bukan sudah kan. Bab 1 le. Ya, lah cikgu tak tunjuk lagi. Cikgu tunjuk lagi. Okey. Cikgu, Ya. kenapa ulang bab 1? Okey, bagus soalan tu. Okey. Baik. Dia begini. Okey. Kejatuhan kerajaan tak ada. Okey, baik. Bagus soalan tu ya. Sebenarnya dia tanya, kenapa belajar bab 1? Bagus soalan tu. Sebenarnya begini, Daing. Okey. Kita sebenarnya dah belajar tentang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Betul. Okey. Tetapi sekarang ni baru bulan 1. Okey. Jadi baru bulan 1 kita dah sampai bab 6. So terlalu laju. Takut ada mana-mana poin yang kita sebenarnya tak faham dan kita tak tahu. Jadi kita Fokus kat kita satu tak bab. jadi kita mulakan balik tu satu. Yang kedua, ya kita refresh. Yang kedua, kebetulan pula kamu dah mulakan PDPR di sekolah, betul tak? Kebanyakan pelajar-pelajar dah mula PDPR di sekolah. So, PDPR pun baru mula bab 1, betul tak? PDPR pun baru mula bab 1. Jadi, kamu dah belajar. First, kamu dah belajar dengan cikgu hari tu, bab 1. Kemudian, kamu belajar pula kat sekolah PDPR, dapat pula satu lagi bab 1. Kemudian, kamu kat sini, cikgu ulang balik bab 1. Ya Allah, 3 kali ulang. Bila mengulang banyak kali, kamu akan lebih ingat. Itu matlamat kita. Nampak? Ya, jadi kita nak ulang dan ulang. Cikgu saya ajar 1.3. See? Jadi, sebenarnya pengulangan banyak kali itulah. Sejarah ni apa tahu? Pengulangan banyak kali. Kelas pertama mungkin dapat 10%. Kemudian kamu belajar PDPR, dapat lagi another 10%. Kemudian belajar lagi dengan cikgu, dapat lagi another 10%. Kemudian tengok video lagi, dapat lagi 10%. Ya, biar kita faham sepenuhnya. Kan? Kemudian cikgu bagi latihan pula, kamu lagi faham. Tak ada Google Meet ke apa? Oh ya ke? Alah haisiannya. Tak apa. Kalau sekolah kamu tidak menyediakan apa-apa Zoom ke, tak apa-apa Google Meet ke kan, tak apa. Tak apa, cikgu bantu. Itu tugas cikgu. Mungkin cikgu kamu ada urusan-urusan lain. Bukan dia malas. Tapi dia ada banyak urusan lain. Urusan sekolah kan. Jadi sebab itu, tak apa. Mungkin sebenarnya itu menunjukkan bahawa dia memerlukan bantuan cikgu untuk mengajar kamu. Tak apa, cikgu bantu. Cikgu ajar kamu. See? Nampak tak? Dia ibarat pentingnya cikgu di sekolah,
tapi penting juga kelas ini. Nampak? Jadi kita saling bantu-membantu. Bukannya cikgu, lebih baik daripada cikgu sekolah kamu. Tak. Okey, cikgu bantu sekolah kamu. Itu. Okey. Okey, boleh faham kat sini ya? Tak ada PDPR ke? Okey, mungkin tak ada. Mungkin tak ada. Sekolah-sekolah di lain mungkin tak ada kot. Okey. Baik. Bagus. Itu matlamat kita kan. Right. Kita sambung lagi. Okey, kita dah habis dengan funan. Okey, habis dengan funan, kita sambung pula dengan campa. Campa, okey, ni campa, uniknya campa ni Campa diasaskan oleh Chu Lien. Okey, kita boleh bulatkan, kita boleh highlightkan perkataan Chu Lien. Okey, pada tahun 192 Masihi, pusat kerajaan ini adalah Indrapura, bukan Indraputra. Ini typo ni. Indrapura. Dan campa sering berhadapan dengan serangan daripada Dai Viet. Dai Viet ni apa cikgu? Dai Viet ni adalah kerajaan yang di utara Vietnam. Okey, jom kita tengok. Okey, kalau kamu lihat peta sebelah kanan ni, okey, nampak tak yang campa ni kan, yang warna hijau terang ni kan? Okey, sebenarnya campa tu sampai ke sini, ini campa, okey, dan Dai Viet tu di atas ni tau. Di sini ada Dai Viet. Okey, ada Dai Viet kat sini. Jadi Dai Viet itulah yang selalu menyerang. Dai Viet ini selalu menyerang, kita kata menyerang ni ya. Pergi tempat lain pula. Okey. So itu Dai Viet yang selalu menyerang kerajaan-kerajaan di alam Melayu dan selalu menyerang campa ni. Selalu menyerang. Itu yang menjadikan dia jadi satu masalah. Okey, yang dikatakan Dai Viet. Tak biasa lagi guna benda ni Okey. Dai Viet. Baik. So Dai Viet daripada atas menyerang campa di bawah. Okey. So itulah cerita tentang campa sering berhadapan dengan serangan daripada Dai Viet. Chu Lien, okey, pemerintah yang mengasaskan kerajaan campa ini berjaya bebaskan campa daripada pengaruh Cina. Lepas tu semua macam pelik. Cikgu, apa hal tiba-tiba ni wujudnya perkataan negara Cina ni? Tiba-tiba je ada Cina ni. Okey, baik. Sebenarnya kat kawasan atas ini, sini semua adalah, okey, kalau katakan yang di atas itulah sebenarnya kerajaan, okey, Cina. Di situ ada China sebenarnya. Jadi China itu sebenarnya yang telah menyebabkan, okey, yes. Kau tak tahu ke? Yang atas tu kan China. Yang atas tu China. Serius lah. Yang atas tu China. Jadi sebab itu yang bawah-bawah itu pengaruh China. Pengaruh daripada China. Korang ni. Betul. Korang ni. Jom. Cikgu sebenarnya hari ni kan, kita pergi very very slow. Satu-satu kita ajar. Sebab apa? Nak bagi kamu faham. Jadi kalau tak faham tak apa, cikgu tunjukkan. Hari ni ada quizzes ke? Hari ni ada quizzes ke? Kau ni. Kau nak ke? Ya kan? Tak nak cikgu, tak nak. Tak nak tak payahlah kan. Cikgu nak Among Us. Nak juga Among Us. Tak nak. Okey. Among Us cikgu, Among Us. Ada cikgu. Mangas nanti bully pula. Kita dengar suara, sekarang kita dah dengar suara Aiman Master. Dia kata Baru je join. Baru je join. Ada kelas tadi kan? Okey, baik. So Cikgu kita ada orang rampas saya punya gambar tu. Okey. Baik. Yang dikatakan campa tu dulu di kawasan ni tau, iaitu Danang, okey, Kuang Ke, Pleiku pun semua, dan Kuinon, Natrang ni, Cambodia semua ni ini semua adalah kawasan campa. Dan kalau kamu perasan, okey, di atas campa ni lah yang dikatakan kawasan Dai Viet. Okey, yang ada Hanoi, Haiphong ni semua, ini adalah kawasan Dai Viet dulu. Dan di atas ni ada apa? Ini yang besar ni semua, sampai daripada sempadan bawah ni sampai besar, ini adalah negara China. Nampak? China kan paling besar ni. Nampak tak? Besar. Yes.
So itulah dia sebenarnya berkaitan dengan pengaruh China sebenarnya. Memang negara China adalah negara yang antara yang terbesar. Bandingkan dengan Vietnam dan juga Malaysia. Malaysia kecil je. Tengok China. Nah kau. Kita tengok China besar mana? Tu China. Sebesar-besarnya tu, itulah dia China. Okey, Negara negara China. ketiga terbesar. Ya, negara 3 terbesar ya. Yes. Baik. So itulah dia. Maknanya itulah datang pengaruh negara China. Malaysia satu tapak tangan. Okey. Ya. Baik. Malaysia memang satu tapak tangan. Tak apa. Tapi mana Singapura? Singapura harap ada perkataan je. Cuba tak ada perkataan Singapura tu. Lagi tak nampak. Kan? Cikgu, Ya. Vietnam, Laos, Thailand, Myanmar, Kemboja semuanya tu serumpun dengan China. Dia mendapat pengaruh daripada China. Bukan serumpun. Pengaruh ya. Dia pengaruh serumpun tu. Okey, tetapi kita katakan sistem pemerintahan mereka pun banyak meniru daripada kerajaan China. Sistem pemerintahan mereka. Sebab itu dulu dulu semasa Perang Dunia yang Kedua, Laos, Cambodia, Vietnam dia gabungkan menjadi Indochina. Kalau kamu pernah dengar perkataan Indochina, Indochina Kenapa tu Indo? adalah sebab apa? Ketiga-tiga negara ini mendapat pengaruh daripada kerajaan China. Laos, Cambodia dan juga Vietnam. Itu sebenarnya dulu. Okey. Baik. So ada yang bertanya tentang cikgu nak cerita pasal apa? Nak cerita pasal Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Oh, belum lagi. Belum lagi. Sabar belum masanya lagi. Satu-satu. Jangan laju-laju. Baik. China bukan 4 besar country. Ya. Form 4 ya. Tak ada. Hari ni tak ada. Kita tak plan pun sebenarnya. Okey. Baik. So, yes. Ada belajar World War 1, World War 2? Yes, ada. Kamu akan belajar First World War, Second World War semasa kamu tingkatan 4 nanti. Jangan risau. Siap gambaran bom atom pun ada. Bom atom yang gugur di Hiroshima dan Nagasaki pun kamu belajar semasa Form 4. Okey. Itu sebenarnya. Yes. Ya, gambaran sebenar. Ada jenis-jenis kapal terbang. Kalau diletakkan jenis kapal terbang dan juga jenis-jenis kapal ataupun kereta kebal yang digunakan, peninglah kamu semua nak ingat. Tak adalah dia mentionkan. Dia mentionkan yang penting-penting je lah. Kan? Okey, baik. Ada yang kata, okey, apa itu pengaruh China? Baik, pengaruh China maknanya adalah pengaruh dari sudut pentadbiran. Di mana, okey, sewaktu ini, Champa banyak dipengaruhi oleh kerajaan China. Maksudnya, okey, Champa kena ikut cara pemerintahan China. Champa kena ikut kebudayaan China. Tetapi apabila Chu Lien ini memerintah, Chu Lien berjaya bebaskan. Kita tak mahu lagi ada pengaruh-pengaruh pemerintahan macam China, kebudayaan macam China, okey, di Champa ni. So, dia bebaskan Champa daripada pengaruh China. Yes, dia tidak kata jajah tapi pengaruh, influence. Influence. Memang. Dia influence lah. Macam kita lah sekarang ni. Kan. Kita ni orang Malaysia. Tapi bila kita dengar muzik, kita nak buat muzik kan. Kita banyak memiliki pengaruh-pengaruh barat. Kita banyak meniru Justin Bieber, Billie Eilish. Lepas tu kita banyak pengaruh daripada apa? Siapa yang instrumental tu? Yes, daripada Korea. So sebenarnya adakah mereka jajah kita? Mereka tak jajah kita. Tapi mereka mempengaruhi kita. Tahu. Cikgu tahu kan. Billie Eilish, kemudian juga yang selalu yang terkenal instrumental yang tutup muka tu, apa nama dia? Yang tutup muka tu. Lupalah nama dia. Hello. Ya. Okay, Alan Walker. Yes. Kamu semua nak buat muzik macam tu lah. Lepas tu BTS lah. Kemudian juga kalau kat Malaysia nak ada ikut K-Click lah, Uniboy lah kan. Tu semua pengaruh-pengaruh lah tu. Cikgu tahulah kan. Pengaruh-pengaruh yang terdapat pada korang. Blackpink, yes. Kan. Dah lah Blackpink pula. Mana satu dia nak entah tu kan. Itulah dia. Baik. Okay. Shawn Mendes. Yes, Shawn Mendes. Okay, baik. Aku pun tak tahu. Caprice. Tak tahulah kan.
Cikgu tahu sebenarnya, cuma cikgu tak ambil pot lah kan tentang lagu-lagu tu. Cikgu kan sebenarnya lagu-lagu cikgu sama macam lagu-lagu mak ayah kamu. Kan? Lagu rock kapak, lagu romantis, tu lagu mak ayah kamu suka sama lah dengan cikgu. Kan? Okey, baik. Kemasyhuran campa di bawah pemerintahan. Okey, Che Bonga. Ingat? Ya. Kalau ya betul. Ya. Okey, beliau berjaya mengatasi ancaman David dan juga meluaskan Empire Champa ke wilayah David hingga ke lembah Sungai Merah. Dan serangan Champa ini ke atas David telah berjaya bunuh Raja Tran Dutong sehingga mendapat pengiktirafan oleh dinasti Ming. Jadi itu sebenarnya kehebatan Champa apabila Champa di bawah Che Bonga. Ingat nama tu. Che Bonga. Okey. Baik, Che Bonga ni kalau kita lihat dia luaskan empire dan juga telah berjaya bunuh Raja Tran Dutong iaitu Raja David. Sehingga mendapat pengiktirafan. Ya. Tetapi of course sesuatu kemasyhuran ada juga kemerosotan. Macam kita belajar juga yang kerajaan Kesultanan Melayu Melaka kan, bila ada kegemilangan, ada juga kemerosotan. So, kemerosotan kerajaan Champa bermula apabila pemerintahnya Indra Varman telah meninggal dunia. Jadi di sinilah Champa ditawan semula oleh David. Oleh David. So ingat itu ingat yang itu. Baik. Seterusnya. Kita lihat seterusnya berkaitan dengan kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya telah diasaskan oleh satu nama yang sangat unik. Nama dia unik. Bagi cikgu unik lah kan nama tu. Sebab macam pelik je kan nama dia. Iaitu Dapunta Hyang Sri. Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Pernah dengar nama tu? Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Yes. Tak ada. I don't have a weakness. Boy ke sana. Sebenarnya, ramai yang, baik, ramai yang tak tahu. Ini satu pengajaran pembelajaran di mana sesuatu kesempurnaan, the perfections adalah apabila ada kelebihan dan ada kekurangan. Bila ada kelebihan, ada kekurangan, maka itu dipanggil sempurna. Kalau orang tu ada kelebihan saja, tidak ada kelemahan, itu bukan sempurna. Itu bukan sempurna. Itu alien. Itu alien. Itu alien. Maknanya tak wujud. Jadi sebenarnya yes. Tak. Sebenarnya kesempurnaan ialah apabila ada kelebihan, ada kelemahan. So sempurnalah itu. Nampak? Macam kamu semualah. Ada kelebihan kan? Tapi ada juga kelemahan kan? Sempurnalah kamu. Itulah sempurna. Nampak? Jadi betul, tak payahlah insecure. Betul Nadine, cikgu sokong. Tak payah rasa insecure dengan semua orang. Mungkin kamu tidak memiliki wajah yang cantik, tetapi kamu memiliki hati yang baik. Mungkin orang lain ada wajah yang cantik, tetapi hatinya mungkin tak baik. You see? Nampak tak? So setiap kebaikan ada kekurangan. Kalau ada dua-dua itu apa? Kalau ada kecantikan dan ada hati yang baik, mungkin sebenarnya dia tidak berpendidikan tinggi. IQ yang rendah. Mesti ada kelemahannya. Ada banyak orang. Betul. Yes, itu sebenarnya. Cikgu insecure bukan apa. Cikgu insecure dengan korang sebab korang ni kan ramai-ramai kan bijak-bijak. Kemudian korang kan lagi handsome daripada cikgu. Kemudian korang kan lagi cantik. Jadi macam cikgu rasa insecure lah kan. Tapi tak apalah kan. Kan. Baik. Taklah. Kan. Cikgu handsome sikit je. Cikgu handsome sikit. Korang handsome banyak. Cikgu handsome sikit. Kan.
Okey, baik. Jom. Okey. Normal Okey, baik. Kerajaan Sriwijaya. Okey, kita lihat Sriwijaya diasaskan oleh Dapunta Hyang Srijaya Nasa dan beliau menakluk kawasan sekitarnya iaitu Bengka dan juga Taruma. Okey. Wow, Fatini, lain macam kau punya ayat ni. Kan nak kena belanja ni, Food Panda ni. Okey. Semasa semasa pemerintahan Sang Ramadananjaya. Ingat nama ni ya. Pemerintah bagi kerajaan Sriwijaya iaitu apa? Sang Ramadananjaya. Boleh sebut tak macam cikgu? Mungkin Aiman Master boleh tak sebutkan untuk cikgu Sang Ramadananjaya? Sang Ramadananjaya. Tak ada, tak sama. Tak sama. Terbelit-belit lidah cikgu. Ya, berbelit-belit lidah. Itulah dia. Sang Ramadananjaya. Ramadananjaya. Tak ada bunyi Jawa lah kau ni. Bunyi Arab kau ni. Okey, baik. So kita lihat. Sriwijaya berjaya menakluki Sumatera. Wow. Kemudian juga selatan Myanmar, Tanah Melayu dan juga Segenting Kera. Penaklukan ini membolehkan. Ingat ini Sriwijaya menguasai jalan laut utama di alam Melayu dan juga Selat Sunda, dan Sriwijaya terkenal sebagai pusat perdagangan dan yang uniknya pengajian agama Buddha di Sriwijaya. Kat mana Sriwijaya? Okey, kita tengok peta tu ya. Okey, inilah dia peta yang diberikan iaitu berkaitan dengan Sriwijaya. So Sriwijaya sebenarnya berada di kawasan di sekitar ini. Okey, iaitu di kawasan Palembang. Ni Palembang. Tetapi dia berpusat di Palembang, tapi dia punya kawasan dia yang dijajah mana? Dia kuasai semua ni. Ni semua Sriwijaya ni. Ni semua Sriwijaya. Punyalah besar. Ni Sriwijaya. Itu Sriwijaya. Besar. Seluruh Malaysia. Itu dia punya. Tu Sriwijaya dulu. So, dan dia pada suatu ketika dulu sangat menguasai jalan perdagangan. Sebab apa? Kebetulan dia berada di tengah-tengah. Ini ibarat Plaza Tol lah, Hemendran. Bayangkan kalau katakan orang-orang daripada barat datang, kemudian dia akan ikut Selat Melaka dan dia akan singgah di Sriwijaya. Kemudian orang-orang pedagang daripada China nak berniaga datang ke Sriwijaya. Nampak tak? Jadi bila kedua-dua datang ke situ, Sriwijaya menjadi port dia lah. Dan Sriwijaya boleh mengutip cukai sebab itu Sriwijaya menguasai laluan perdagangan di alam Melayu ni. Jadi itulah kehebatan Sriwijaya dulu ya. Yes. Dia macam tol lah. Sebab itu kamu tahu tak? Kamu biasa kan ikut highway. Ikut highway plus dari utara ke selatan, selatan ke utara, JB ke KL, KL ke JB. Kamu tahu tak? Yang selalu untung berniaga siapa? Yang berniaga kat RNR. Pasal tak? RNR selalu penuh. RNR selalu penuh. Kenapa RNR selalu penuh? Sebab orang kiri kanan semua datang kan. Semua akan berhenti di RNR. Beli makanan, makan kat situ apa semua kan. Jadi nampak tak dia orang betul untung? Yes. Macam tu juga macam Sriwijaya ni, RNR dia lah. Jadi itu yang menjadi pusat perdagangan. Sebab itu RNR memang maju. RNR pun sekarang ada dekat Perak. RNR ada McD, ada Mary Brown. Sebab apa? Dia tahu ramai orang akan singgah. Petrol station lagi untung gila. Petrol station mana pernah tak penuh? Memang penuh saja. Sebab apa? RNR berada di tengah-tengah laluan. Di tengah-tengah laluan. Itu sebenarnya. Jadi macam tu juga Sriwijaya menjadi RNR. Tiba-tiba sebut T-Live. Tiba di situ. Okey, baik. Jadi itulah berkaitan dengan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Baik. Kemudian kita ada Kepchi Kepchi. Kemudian kita ada Kerajaan Angkor. Angkor ni memang terkenal lah. Sebab kita ada pergi hari tu kan. Kita merayau pergi ke Angkor Wat semua kan. Angkor.
Baik, Angkor kalau kita lihat, okey, ingat nama dia punya pemerintah iaitu Suryavarman kedua. Suryavarman kedua ni telah luaskan Empayar Angkor ke sekitar lembah Sungai Mekong hingga selatan Myanmar. Silakan Utaya nak tanya. Tulis saja kat situ. Beliau juga berjaya menghalang ancaman, berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan juga Dai Viet. So bermakna apa tahu? Satu yang pasti. Okey, satu yang pasti iaitu apa tahu? Angkor, Champa, Funan semuanya bersebelahan. Semuanya bersebelahan. Di sebelah-sebelah. Jadi dan kita tahu kerajaan Angkor muncul sekitar abad yang ketiga Masihi. Ya, kerajaan muncul bila ada raja. Okey, kerajaan muncul bila ada raja. Selagi tak ada raja, selagi tak ada raja, selagi itu tak ada kerajaan. Selagi itu tak ada kerajaan. Kerajaan ni penting kerana apa? Kerana ada raja. Maknanya raja ada apa? Ada pemerintah. Itu maksud dia. Contoh, cikgu bagi contoh. Katakanlah Selangor ni tak ada raja. Okey, Selangor ni tak ada raja. Okey, katakan semua orang tinggal di kawasan ini semua kan. Tapi dia orang ada ketua. Okey, ada ketua. Ketua tu dipanggil apa? Okey, ketua bandar ke ataupun ketua negeri. Okey, ketua negeri. Ketua negeri kata, okey, kita akan buat pemerintahan apa semua. Okey, pemerintahan pentadbiran secara pemerintahan secara jabatan semua kan. Kemudian katakanlah dia nak naik menjadi raja, memerintah. Kita kena taat pada seorang ni. Siapa seorang ini? Kita kena panggil dia raja. Siapakah raja? Dia akan pilih daripada mana-mana orang yang berwibawa dan ada kuasa. Ada wibawa, ada kuasa. So di situlah orang itu menjadi raja. Tapi biasa raja bukan diambil daripada orang biasa ya. Bukan. Raja biasanya diambil daripada keturunan raja-raja juga. Okey. Contohnya, cikgu ambil contoh lagi. Okey, iaitu sebenarnya kalau kamu akan belajar dalam tahun ni juga di mana kamu tahu tak negeri Perak. Okey, negeri Perak, negeri Pahang sebenarnya tak ada raja. Perak, Pahang sebenarnya tak ada raja. Tetapi kawasan-kawasan itu dah ada orang. Dah ada orang sebenarnya. Dah ada kawasan orang daripada awal lagi tahun-tahun 1200, 1300 dah ada orang. So apa yang dia orang buat? Ketua-ketua masyarakat dekat Perak tu, dia orang pergi jumpa Sultan Mahmud Shah iaitu Sultan Melaka. Dia kata apa? Tuanku, boleh tak kami nak jemput anak tuanku untuk datang ke negeri Perak ini menjadi raja? Dia jemput. Jadi Sultan Mahmud kata apa? Okey, boleh, ambillah. Okey, Sultan Muzaffar, Raja Muzaffar, anakku Raja Muzaffar, sila pergi ke negeri Perak untuk menjadi raja. So dia pergi Perak, dia menjadi raja. Itu sebenarnya. Pahang pun sama. Pahang pun sama. Pahang sebenarnya tak ada raja. Tetapi apabila Sultan Mansur Shah telah mengutus anak dia iaitu Raja Muhammad, kamu Raja Muhammad pergi ke Pahang dan menjadi raja di sana. Dia pergi ke sana dan dia jadi raja. Ya, kedua-dua negeri Pahang dan Perak ini sebenarnya berketurunan daripada Sultan Melaka. Nampak tak? Jadi dia bukan boleh pilih suka-suka hati jadi raja, tak. Dia bukan suka-suka hati boleh pilih. Dia kena ambil daripada keturunan raja juga. Ya, ia menjadi hampir semua negeri. Hampir semua negeri dia macam tu. Jadi itu sebenarnya. Okey. Johor. Johor sebenarnya keturunan daripada daripada Kesultanan Melaka juga. Johor. Okey, Kesultanan Melaka juga. Kan? Selangor daripada Kesultanan Melaka juga. Okey, Kesultanan Melaka bukan. Kesultanan daripada Johor Riau. Okey. Ya, Pulau Pinang dengan Sabah je tak ada raja. Melaka dengan Sabah je yang tak ada raja. Melaka sekarang ni Melaka, Sabah, Sarawak, Pulau Pinang yang tak ada raja. Dah tak payahlah sebab Melaka telah menjadi Melaka telah menjadi sebahagian daripada Malaysia. So kamu tak boleh jadi ni tak boleh jadi raja ya. Sini ada keturunan raja ke? Tak ada kan? Tak ada. Okey, yang diminta raja-raja dia bukan minta keturunan raja macam
Raja Gopal ke, okey, Raja Kumar ke, bukan yang itu. Dia Raja Sari Raja Sari jadi Sari je lah raja. Kan? Okey. Ya. Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya, okey, kita lihat angkur. Di samping mewujudkan jalinan perdagangan antara pedagang tempatan dengan pedagang luar, usaha-usaha ini dia diteruskan oleh Jayavarman yang kedua, dan Jayavarman kedua inilah yang telah membina Angkor Thom dan 102 buah hospital. Zaman Angkor dulu pun dah ada hospital bang. Dah ada hospital, tapi bukanlah dipanggil hospital, dipanggil rumah sakit lah. Okey. Dan kerajaan Angkor berpusat di Hariharalaya, okey, dan diasaskan oleh Jayavarman yang kedua. Okey. Ya. Baik. Apa fungsi Angkor Thom pada masa kini? Angkor Thom sebenarnya hanyalah menjadi bahan sejarah dan menjadi pusat pelancongan. Dia menjadi bahan bukti sejarah di mana wujudnya kerajaan Angkor. Inilah dia. Okey. Angkor Thom. Okey. Macam soalan apa tahu? Okey, macam soalan kamu tanya, apa fungsi piramid pada zaman sekarang? Tak ada. Fungsi piramid hanyalah menjadi lokasi pelancongan. Lokasi pelancongan. Orang datang tengok, oh ada piramid semua kan. Jadi bila nak datang sini, akan keluarkan duit untuk tambang, untuk makan di Mesir, kemudian beli souvenir, kemudian hotel. Kan? Nampak tak? Jadi, negara Mesir maju kerana apa? Kerana adanya piramid dan boleh digunakan untuk pelancongan. Yes. Yes, dikawal oleh UNESCO. Yes. Tak ada. Kita tak boleh masuk piramid tu. Piramid tu memang tak dibenarkan masuk. Kita hanya kita boleh lihat di luar sahaja. Yes. Cek jawapan dengan cikgu. Oh, ya ke? Ada apa-apa dalam piramid? Okey. Piramid sebenarnya adalah sebuah kubur yang besar. Dia adalah kubur bagi Firaun. Yes, pengkaji dibenarkan masuk. Sebab pengkaji dia akan mengkaji dengan cara yang teliti dan tidak merosakkan artifak itu. Kalau korang yang masuk, habis korang. Kan? Ambil batu bawa balik rumah lah. Kemudian ambil lampu dia bawa balik rumah lah. Kan? Buat souvenir. Kan? Jadi lama-lama hancur piramid tu. Okey. Ya. Jadi sebab tu tak dibenarkan untuk orang-orang biasa macam kita ni masuk. Pengkaji-pengkaji je yang boleh. Kena faham tu. Okey. Ya, ada berhala betul. Kena pula ada niat macam korang nak cari harta karun. Korang masuk cari emas lah apa semua kan. Cikgu tak boleh masuk kan. Lagipun jauh sangat, tak ada bas pergi sana. Kalau ada bas pergi piramid, cikgu pergi. Tak ada bas. Kan? Tiket tak tahu berapa ringgit dah kan kalau daripada sini. Daripada Shah Alam pergi ke Mesir naik bas. Okey. Boleh ke? Okey. Baik, ada Rizki kata, kubur apa besar sangat? Nama Firaun. Memang kubur dia besar lah. Kan? Nama pun Firaun. Mami real yang orang pakai tisu. Enggak lah. Okey, baik. So inilah dia Angkor Thom, gambaran Angkor Thom. Okey, memang Angkor Thom. Alright. Baik. So nampak gayanya hari ni kita hanya sempat kita buat ulang kaji sampai sini. Okey. Apa yang paling penting ialah kamu kena sebaik-baiknya nota ini kamu print out, dan apabila nanti bila kita belajar, cikgu bulatkan, cikgu gariskan, itu juga kamu buat. Kamu bulatkan, kamu gariskan supaya apa? Oh, aku sama-sama belajar dengan cikgu. Oh, bulatkan, highlightkan kat situ. So bila sama-sama belajar, sama-sama dapat. Itu penting. Okey? Ya. Rasa macam baru 30 minit. Ya, macam baru 30 minit. Macam sekejap je kan. Macam alahai, lama. Macam tak cukupnya masa. Tahu-tahu dah 6.53 dah. Ya Allah kan. Itulah macam sekejap kan. Okay. Baik. Nak buat macam mana kan. Kelas kita, kelas sejarah memang macam tu. Kan. Tahu-tahu dah nak habis dah kan. Tu peliknya tu. Kelas sejarah memang pelik. Kan. Kalau kelas lain, ya Allah lamanya. Kan. Kalau kelas lain, ya Allah lamanya kan.
Okey. Baik. Um, Okey. So, apa yang kita nak buat? Okey, cikgu nak tinggalkan kamu dengan sikit kerja rumah. Sikit je. Kat bahagian belakang tu ada bahagian belakang tu ya. Ada tentang soalan 1, konsep alam Melayu ni. Kalau korang print, korang just garis-gariskan je ni. Garis-gariskan je. Okey. Kemudian yang 2 ni lengkapkan jadual di bawah. Asal-usul Melayu Indo, tokoh dia siapa, R.O. Winstead kata apa, Alfred Russel Wallace pun kata apa. Boleh. Okey, isikan. Boleh based on nota. Kalau tak jumpa jawapan, kamu boleh rujuk kepada buku teks. Don't worry. Kalau tak ada nota, boleh guna buku teks. Kerana ingat, ini yang cikgu nak bagi tahu. Ni cikgu nak ingat. Okey. Sebenarnya latihan-latihan ini, okey, latihan-latihan ini kamu memang cikgu paksa tiru daripada buku teks. Kena cikgu cakap macam tu ke? Kan? Okey. Tirulah. Tiru daripada buku teks. Tiru. Do I need to say please? Please. Kan? Cikgu kena please pula.